itu dia mesti juga berdasarkan kepada dua perkara lain yang penting. Pertama, kita kena ikhlas. Bila kita nak buat apa Allah Ta'ala suruh. Bila kita nak tinggal apa Allah Ta'ala larang. Nombor satu mesti ikhlas. Mana kita buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak kerana perkara yang lain. Sebab itu ikhlas ni penting. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk. Ini kita pun sering duk baca. Malam-malam ada sebagian masjid dan surau duk baca surah Al-Mulk after Isyak. Walaupun sebenarnya surah Al-Mulk ni tak ada kena-mengena dengan sembahyang Isyak pun. Kan? Kita boleh baca anytime, anywhere. Kan? Dan antara waktu yang digalakkan juga ialah pada waktu malam before kita tidur. Kerana bila kita lihat ada juga hadis-hadis Nabi yang sebahagiannya sahih. Nabi SAW membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Bukan selepas Isyak tapi sebelum tidur. Jadi boleh kita baca. Bagus, bacalah surah itu. Tapi apa yang lebih penting daripada kita membaca sahaja ialah kita melihat dan mentadabburi akan maksudnya. Surah Al-Mulk bukan banyak, ada 30 ayat saja. Kan? Sebab itu kalau boleh kita baca, jangan hanya baca Quran itu tapi juga melihat kepada maksudnya. Tengok juga makna untuk kita mentadabburkannya. Lainlah kalau kita ni dah reti bahasa Arab, kita baca kita faham, kita baca kita faham, itu pun masih perlu lihat kepada maksud dan makna menurut pentafsiran ulama-ulama kita menerusi tafsir Rasulullah ataupun tafsir para sahabat dan tabi'in atau seumpamanya. Kalau dah tahu pun nak kena tengok juga maksud untuk kita mentadabburkannya, lebih-lebih lagi yang kita ni tidak tahu bahasa Arab. Mesti kita lihat maksud dan maknanya satu persatu. Sebab itu kata ulama kita, antaranya Al-Imam Nawawi dalam Al-Adhkar, satu buku zikir yang bagus untuk kita belajar. Kita nak belajar tentang zikir-zikir syarak lah. Kerana dalam market hari ni pun banyak zikir-zikir yang tidak ada asal yang diamalkan oleh umat Islam kita, unfortunately. Tapi kalau kita nak tahu zikir-zikir Rasulullah, kita belajar Al-Azkar yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi yang dianggap sebagai buku zikir yang muktabar dalam dunia Islam. Kita belajar waktu tu. Dan dia satu buku yang bagus lah. Saya tak pastilah di Masjid Nurul Jannah ni belajar tak belajar kitab tu. Kalau tak belajar, cari satu slot, panggil ustaz yang boleh mengajar, ajar kitab berkenaan. Saya pun ada juga orang suruh ajar Al-Azkar ni. Pada peringkat awal bukan main lah panggil ustaz asas suruh mengajar buku Al-Azkar zikir. Tapi tak lama lah saya 2 tempat panggil suruh ustaz mengajar Al-Azkar. Dua-dua di Gombak. Satu surau, satu masjid. Panggil mengajar zikir. Kuliah 1 okey. Kuliah 2 okey. Kuliah 3 okey. Masuk bulan ke-4, bulan ke-5 dah ditangguhkan kuliah. Baru bincang pasal prinsip zikir tu. Bila kita bincang pasal prinsip zikir, adalah kena-mengena tentang peramalan kita yang tidak berapa menepati dengan peramalan Rasulullah SAW dari sudut zikir ni, maka jadi timbul masalah. Jadi peringkat awal nak belajar zikir tu baguslah. Tapi bila didedahkan prinsip-prinsip dalam hal awal berzikir menurut sunnah Nabi SAW, jadi ada pula yang kita tidak suka. Baik, kembali pada yang tadi. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Azkar, di samping dia suruh kita baca Quran, dia suruh kita tadabbur. Kata beliau, i'lam anna min afdalil azkar tilawatul Quran wa annal maqsud minat tilawah at-tadabbur. Kata An-Nawawi, memang sudah dimaklumi dan disepakatilah kita kata, ataupun di sisi majoriti para ulama, sebaik-baik zikir ialah membaca Quran. Tetapi katanya yang dimaksudkan dengan membaca Quran itu bukan hanya kita membacanya tetapi at-tadabbur, yakni kita mentadabburi akan maksudnya. Jadi kita baca dan lihat maksudnya. Balik kepada surah Al-Mulk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada peringkat awal. Apa kata Allah? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah ni maha suci Allah, maha memberkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maha tinggi, maha agung, yang mana pada tangannya kerajaan dan dialah yang maha berkuasa, dan dia juga telah menciptakan kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah Subhanahu Wa Ta'ala is the only one who created life and death.
Mana Allah Ta'ala yang menciptakan hidup dan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, untuk Allah Ta'ala menguji kita, siapakah di kalangan kita ini yang baik amalannya. Bukan banyak amalan, yang baik amalannya. Baik-baik amalan di sini, apa maksud? Al-Imam Al-Qadhi Iyad, dinukilkan oleh ramai ulama-ulama tafsir termasuk Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Ibn Katsir, dan ramai lagi, menjelaskan kepada kita apa maksud amalan yang baik. Amalan yang baik ini ialah dua. Pertama ialah al-ikhlas, yang ini kita beramal ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah mutaba'atul Rasul, itulah kita mengikut contoh teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak cerita ikhlas. Kita nak buat benda yang Allah Taala suruh, kita nak tinggal Allah Taala apa yang Allah Taala larang, dari sudut akidahnya, dari sudut ibadahnya, dari sudut akhlaknya. Hendaklah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita lihat dalam buku-buku penyucian jiwa, babul ikhlas. Bab ikhlas ini adalah bab yang terawal yang didahulukan oleh mereka berbanding bab-bab yang lain. Paling mudah kita lihat Riyadhus Salihin, buku Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ada orang ingat itu buku hadis. Yes, itu buku hadis kerana Al-Imam Nawawi menghimpunkan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi dia juga adalah satu buku untuk kita tahu tentang penyucian jiwa berasaskan kepada Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Sebab itu kita lihat Al-Imam Nawawi sebut dalam mukaddimah buku Riyadhus Salihin, antara sebab dia karang buku ini ialah untuk dia bawa kita kepada penyucian jiwa. Dan bila kita lihat bab-bab yang didahulukan oleh beliau pun bab penyucian jiwa. Dia tak mula dengan babus salah. Dia tak mula dengan babus zakah, the chapter of prayer atau the chapter of zakat. Jauh sekali babul hajj, the chapter of pilgrim, bab haji, tak. Bahkan bab-bab ibadat diakhirkan, ujung-ujung tu. Ujung-ujung baru mari bab ibadat, bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji. Bab peringkat-peringkat awal ni semua bab akhlak. Dan didahului dengan hak ehwal hati. Apa bab pertama dalam Riyadhus Salihin? Babul ikhlas. The chapter of good intention. Ikhlas ni nak diterjemahkan, orang Melayu pun kata ikhlas. Niat yang baik. Sebenarnya ikhlas ni dia bukan sekadar niat yang baik, tapi dia niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas. Al-Imam Nawawi mula-mula buat mari babul ikhlas. Bab ikhlas. Kenapa? Kerana kita tak boleh bercerai daripada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikhlas dalam bab akidah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar mentauhidkannya. Kerana kita kena lihat dalam dunia hari ni pun, kalau kita tak belajar betul-betul akidah Islam, takut-takut kita terlibat dengan sikit sebanyak kesyirikan tanpa kita sedar. Kan? Banyak hari ni. Perkara yang kadang-kadang kita lihat orang mengagung-agungkan, kadang benda tu tak perlu diagungkan sama sekali. Nampak? Jadi itu perlu kita ingat. Ikhlas. Ikhlas dalam ibadah, of course lah kita beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh riak, tak boleh ujub, tak boleh sum'ah. Itu nak kena belajar. Riak tu apa benda, ujub tu apa benda, sum'ah tu apa benda. Kena belajar dalam ilmu penyucian jiwa. Jadi kena ikhlas. Dan yang kedua, dalam pada kita melakukan apa yang disuruh oleh Nabi, apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata apa yang disuruh oleh Allah ni, apa yang disuruh oleh Allah dan Nabi lah. Kerana Nabi ni wakil Allah. Kan? Dalam pada kita nak melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan Nabi-Nya juga, dan nak meninggalkan apa yang dilarang, pertama kita kena ikhlas, dan yang kedua of course lah kita kena mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti jejak langkah dan mencontohi baginda. Pasal tidak ada contoh yang paling baik dalam hal ehwal beragama ni melainkan Rasulullah SAW. Dalam Quran ada surah Muhammad, betapa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita menjadikan Nabi sebagai ikutan kita. Bahkan dalam surah-surah yang lain Allah Ta'ala menyebut secara bertebaran berkaitan dengan Rasulullah. Bahkan sebahagian Quran adalah berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman antaranya dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul.
Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah, ta'alah kamu kepada Rasul. Selepas Allah Ta'ala, tak ada orang lain, mari nombor dua. Rasul. Ati' Allah, taat Allah, nombor satu. Kemudian ati'ur Rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan juga ketua-ketua kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Dan jika kamu bertelaga, berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat pada Rasul, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi ayat yang lain. Juga dalam surah An-Nisa ayat 155 kata Allah, wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam awal yang sudah terang baginya, Allah Taala akan masukkan ke dia dalam neraka. Nampak? Dalam surah Al-Ahzab, antaranya surah Al-Ahzab ayat 41 kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh yang baik kepada orang yang benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hari akhirat. Mana kena ikut Rasulullah. Nampak? Itu prasyarat yang kedua. Pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah kita mutabatul Rasul, kita follow the Prophet, ikut Rasulullah dan mencontohi baginda dalam segala hal. Dan banyaklah perkara yang kita boleh contohi. Sebab itu kita kena belajar daripada satu masa kepada satu masa. Dan jika kita buat yang ini, insya-Allah Taala kita mudah-mudahan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga. Baik. Balik kepada ikut Nabi tadi, banyaklah perkara yang kita perlu amalkan. Dan saya kira dalam hal ibadah ni banyak sunah-sunah Nabi SAW yang kita boleh amalkan. Dan